Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, pada malam ini saya nak berkongsi salah satu tajuk yang saya rasa cukup penting kepada dealer public good yang ingin sukses lah, bukan dealer yang saja-saja, tapi dealer yang nak sukses dengan platform public good. Tajuk yang pertama saya rasa penting adalah dream chart. Ya, dream chart ataupun carta impian. Kenapa carta impian ini penting? Sebab carta impian inilah yang akan memandu kita bertindak sepanjang kita menjadi dealer. Tanpa carta impian kita akan tidak ada tujuan lah, buat sekadar buat saja. Dia tidak ada motivasi. Tuan-tuan, dalam bisnes, kita sebagai seorang businessman, kita tak perlu berharap kepada orang lain yang memotivasikan kita. Biar motivasi itu dalam diri kita sendiri, from inside to out, from in to outside, kan? Biar macam tu. Jadi bila kita nak biar motivasi itu berada daripada dalam, keluar daripada dalam, kita kena dream chart. Dream chart lah yang akan menjadi motivasi kita yang paling kukuh. Okey, lepas tu impian yang kita sebut pasal dream ni, dream bukan macam kita bermimpi masa tidur. Bukan dream anggap-anggap macam ni. Bukan. Dream ni memang impian kita betul-betul nak capai. Biar kita betul-betul nak capai. Contoh, saya fikir-fikir dream kita nak ada satu rumah yang seperti Taj Mahal. Contoh, satu rumah yang besar. Kita nak memiliki kereta yang kita beli dengan cash. Kita nak bawa keluarga kita pergi umrah. Kita nak beli satu hartanah yang besar dan kita nak invest untuk tahfiz. Itu antara impian-impian yang bagi saya yang kalau orang dengar, dia akan gelak. Kau percaya dah cakap ilmi itu, dia tak akan nampak punya lah. Itu adalah impian yang kita kena letakkan kat situ. Okey, biar impian tu okey, ada satu istilah Inggeris yang dipanggil, if people laughing to your dream, then if people, saya tak ingat lah, if people not laughing to your dream, kalau orang tak gelak kepada impian anda, kepada impian kau tak begitu besar. Jadi kalau kita nak impian kita tu besar, biarlah orang gelakkan impian kita, tak ada masalah. Impian itu percuma, tak perlu banyak oleh siapa-siapa, tak perlu bayar bil untuk kita berimpian. Okey, bila impian kita besar, cabaran lalat-lalat berkerumun di tepi-tepi ni itu adalah kecil saja. Bila kita ada impian besar, kita anggap bahawa benda-benda yang berada dekat sekitar kita yang mengganggu bisnes kita tu kecil saja, kan? Katakanlah cabaran besar apalah. Apa contoh? Cabaran besar, orang reject. Kita dah approach dia, kita dah bagi tahu macam-macam tentang simpan emas semua ni, dia reject, dia tak berminat. Itu cabaran. Tapi kalau orang tak ada impian, dia fikir masalah lah, benda macam ni, aku tak nak lah buat bisnes ni, orang hina aku, orang buat macam ni. Saya dah lali dah tuan-tuan dengan rejection ni. Rejection is not personal tuan-tuan. Rejection is dia bukan kerana kita ni tak handsome, kita di reject. Mungkin dia tak bersedia lagi. Okey, itu contoh. Cabaran kedua, mungkin family tak support, kan? Family saya masih lagi ada yang tak support. Contoh, dia anggap bahawa kita jual emas ni menipu, kita buat benda yang tak betul lah, tak betul. Itu cabaran, tapi kita tak boleh nak yakinkan dia. Yang kita boleh yakinkan kita sendiri. Okey, cabaran yang lain lagi macam kerja, kan? Ada yang bekerja, cabaran dengan bos, cabaran dengan rakan-rakan sekerja. Tapi bila kita ada impian besar, cabaran itu akan jadi kecil, InsyaAllah. Percayalah kepada saya, kalau kita ada impian. Okey, kita kena berancang dalam public good. Bisnes public good ni orang tak datang pada kita bergolek. Kena fikir macam mana aku nak target supaya ada 10 customer, ada 100, ada 300, ada 500, ada 1000. Biar ada target. Biar kita buat tu bersungguh-sungguh, betul-betul buat. Dalam masa setahun kena ada 100. Dalam masa 3 tahun kena ada, maafkan saya, dalam masa 2 tahun kena ada 300. Dalam masa 3 tahun kena ada 1000 customer. Buat betul-betul seolah-olah Allah rasa kesian nak bantu kita.
Allah rasa kesian. Buat doa tawakal, tambah pula dengan usaha-usaha penarik rezeki kita, bagi sedekah, kita buat kerja-kerja amal, kerja agama ni, gunakan benda kebaikan yang kita buat ni untuk nak tarik rezeki. Allah kesian kepada kita, bagi kepada Hilmi ni sebab aku kesian. Sampai macam tu. Saya tak cakap pada orang saya dapat sale cukup target sale kan. Tapi ini benda kita buat supaya orang, Allah kesian nak bagi kat kita. Itu dream chart. Dream chart ni biar benda yang kita boleh nampak. Kita buat dream chart, carta impian ni. Ni contoh kawan-kawan kita buat. Saya sendiri buat macam tu juga. Kita buat dekat satu kertas manila. Anda semua boleh tengok kat internet. Contoh ada carta dream chart, carta impian. Saya ada gambar kat depan ni, tapi biarlah, itu personal lah. Itu impian saya. Satu kad manila. Lepas tu kita tampal gambar-gambar contoh rumah yang besar. Macam mana kita nak bentuk rumah tu. Ada kereta apa kita nak letak. Seolah-olah we feel it. Seolah-olah kita merasai benda tu. Kalau ada bentuk 3 dimensi, letak 3 dimensi. Kalau kita nak beli satu jet, letak jet dekat setiap tempat yang kita boleh nampak, kan? Dekat katil ke, dekat bilik air ke, dekat bilik tidur ke, dekat tempat kerja ke, yang mana-mana kita rasa yang dia boleh membina impian kita, membina semangat kita untuk terus berimpian. Okay, pergi haji, letak gambar Kaabah, seolah-olah kita sentuh Kaabah itu. Dan kita kena sentiasa bercakap dengan impian. Bangun pagi tengok impian, bila aku nak sampai ni, 2 tahun lagi aku dapat ni pergi haji, ataupun aku dapat pergi umrah ni. Benda tu akan jadi motivasi kepada kita setiap hari. Percayalah tuan-tuan, dengan impian, dengan carta dream chart ini, dia akan membina sikit-sikit semangat kita, membina walaupun kita tak tahu sangat marketing. Saya pun tak reti ilmu marketing pasaran dulu, pemasaran. Tapi bila kita dah ada impian ni, dia akan datangkan sendiri. Kan, Facebook Marketplace saya buat, Telegram saya buat, Instagram saya buat. Kali ikut, tak ada siapa cakap saya kena buat sekian. Hafiz Hakim pun dia cakap tentang Facebook marketing. Dia cakap tentang Telegram. Okey, saya buat. Tapi saya buat juga Facebook Marketplace. Saya buat juga Facebook Ads. Saya buat. Benda tu tak ada dalam silibus pun. Kalau nak cari dekat JLT memang tak ada disentuh. Fokus cara marketing masing-masing, cara marketing yang betul, yang tepat. Dia berbeza. Setiap orang ni cara berbeza-beza. Cuma yang penting kita tak melangkaui apa yang saya nak cerita tentang golden step nanti. Okey, dengan golden rules. Okey, lepas ni saya nak biar ada masing-masing ada cari gambar yang kita nak ada sebagai impian kita, dan kita nak tampal gambar tu dekat kad manila ke. Buat cantik-cantik, buat frame pun tak apa. Buat cantik-cantik, biar colourful. Boleh tengok contoh-contoh di Google lah. Okey, itu tajuk pertama pada malam ini tentang dream chart.